Yang utama mesti kena ada minat. Kalau kita ada minat, insya-Allah benda itu akan menjadi. Kalau kita tak minat, benda tak akan jadi. Kalau kita minat, kita akan usaha untuk menternak madu kelulut. Yang penting kita sendiri kena jujur pada masyarakat yang kita menjual madu original. Memang banyak pokok berkembang ni. Kalau ada rezeki buah ada lebat, ada 4 pokok langsung tak ada buah. Kita pegang dia dulu, besok tu baru dia keluar baru dia tu. Baru dia kita buat untuk buat sirap tu. Mesti kena ada minat. Kalau kita ada minat, insya-Allah benda itu akan menjadi. Kalau kita tak minat, benda tak akan jadi. Begitulah seterusnya. Kalau kita minat, kita akan usaha untuk menternak madu kelulut. Yang betul itu masyarakat dia berhak cakap madu dan tipu. Yang penting kita sendiri kena jujur pada masyarakat yang kita menjual madu original. Bukan sembarangan serangga. Jika dilakukan dengan betul, ia mampu membawa keuntungan. Kelulut atau nama saintifiknya Meliponini adalah lebah tidak bersengat yang menghasilkan madu sama seperti lebah madu. Selain kurang risiko dan kos yang murah, menternak kelulut mempunyai permintaan pasaran tinggi, namun tidak ramai yang mengetahuinya. Manusia dan alam saling bergantungan. Menyedari potensi madu kelulut mampu menjana pendapatan, anak bujang daripada 4 beradik ini memberanikan diri menceburi bidang peternakan lebah kelulut sejak 5 tahun lalu. Pernah bekerja di kilang sekitar Rawang, Selangor, Hasbullah nekat membawa perubahan hidupnya bersandarkan di laman Bullah Garden. Syukur Alhamdulillah, saya jadi seorang peternak kelulut yang saya rasa mungkin belum berjaya sepenuhnya lah. Sebenarnya dari segi pembacaan, dari segi pemahaman saya dengan keadaan masyarakat kita yang mendapat madu kelulut yang bukan 100% original, so saya cetuskan idea untuk menternak madu kelulut untuk masyarakat setempat khasnya kan, supaya mendapat madu yang fresh dan original. Lebih dikenali sebagai Hasbul, pemuda berusia 42 tahun ini mengakui biarpun perusahaan itu mudah, penjagaan dan persekitaran yang baik adalah penting bagi membantu lebah kelulut menghasilkan madu lebih banyak dan berkualiti. Sebenarnya idea yang dapat ni adalah minat. So kalau kita tak ada minat, insya-Allah mungkin kita tak jadilah buat macam ni. Sebab minat adalah saya buat lagi pun dalam masyarakat yang sama, saya nak membantu masyarakat untuk mendapatkan madu yang original. Kebanyakan yang saya tahu dekat pasaran banyak madu tiruan. Penternakan yang dikategorikan sebagai produk pertanian bernilai tinggi dalam dasar agro makanan negara ini juga mampu mendatangkan habuan lumayan kepada penternak lebah kelulut yang digelar sebagai meliponiculture. Bukan sahaja mudah disediakan, penternakan lebah kelulut kini semakin popular dalam bidang pertanian. Saya sebenarnya masuk kebanyakan saya tak masuk ke hutan, saya upah dengan orang untuk cari. Lepas tu dia orang jumpa, lepas tu saya beli, lepas tu saya bawa balik ke sini, saya proses sampai menghasilkan madu lah. Kita buat tapak, kita sediakan tempat, kita buat tapak, kita buat topping, kita buat pam kelulut pun semualah kita buat komplit lah. Syafiq antara pemburu sarang kelulut yang terkenal dari Felda Gedangsa. Ilmu, pengalaman dan kemahiran teknikal pengurusan peternakan lebah adalah indikator dalam mempengaruhi produktiviti dan pendapatan usahawan kelulut. Pengalaman saya mencari sarang kelulut ni, kebiasaannya kelulut ni dia akan buat sarang pada pokok yang dah berlubang ataupun hampir mati. So pokok-pokok ni kelulut akan buat sarang. So kita akan pastikan biasanya dalam masa 3 bulan lah. Lebah kelulut boleh didapati di kebanyakan kawasan tropika seperti Australia, Afrika, Asia Tenggara dan zon tropika Amerika. Habitat asalnya adalah di dalam batang pokok di hutan. Ia termasuk akasia, rambutan, sitrus, lemon, keruing dan belimbing. Dan dianggarkan terdapat hampir 500 spesies kelulut di seluruh dunia.
untuk aspek tebang pokok ni, kita menitik beratkan soal keselamatan lah. Maksudnya bukan hanya mencari kelulut, tapi aspek ataupun teknikal cara tebang dan cara mengambil kelulut tu kena betul. Kita tak nak hanya mengambil kelulut lepas tu tinggal saja. Hari ini, pohon jati yang hampir mati menjadi pilihan Syafiq untuk ditebang. Ia adalah proses pertama yang dilakukan selepas mengenal pasti sarang kelulut. Setiap seni bina log kelulut mempunyai kelebihan dan kelemahannya tersendiri. Bagi log topping, teknik ini diaplikasi oleh Syafiq dengan memotong tunggul atau batang kayu tempat koloni liar kelulut menghuni. Kalau kita jumpa pokok kelulut buat sarang dalam masa 3 bulan tu, kita akan monitor. Sekiranya dia sudah lama di situ, baru kita akan tebang pokok tu. So kita akan tebang pokok-pokok yang orang kata pokok yang dah nak mati, hampir mati, ataupun pokok yang dah tak nak digunakan. So sebenarnya kita nak jaga environment juga. Pokok adalah khazanah alam yang sangat bernilai kepada manusia dan seluruh penghuni alam yang lain. Penebangannya secara tidak terkawal akan menyebabkan ekosistem terjejas. Justru, pemeliharaan pokok juga perlu dititik beratkan. So kayu-kayu, sebenarnya kayu-kayu yang kita tebang ni pun ada manfaatnya. Kita boleh buat perabot, kita boleh buat pelbagai lagi lah kayu-kayu yang orang kata kita tebang tu. Mula mengatur langkah dengan mendapatkan sarang pertama kelulut yang diperolehinya di sekitar daerah Hulu Selangor, bapa berusia 32 tahun ini mahir dengan kerja-kerja penebangan pokok secara profesional sejak 10 tahun lalu. Kelulut menyimpan madu di dalam tempayan kecil yang dilapisi propolis, iaitu sejenis bahan dihasilkan oleh lebah yang kebiasaannya dijumpai di dalam sarang. Okey, sekarang proses kita untuk bawa balik sarang kelulut atau nama log dia untuk kita pasangkan topping. Okey, proses ni kita tebang apabila kita jumpa dia punya pintu. Biasanya dia jarak daripada 1 atau 2 kaki daripada pintu, kita akan jumpa dia punya telur makanan dengan ratu, koloni dia. So proses ni kita akan potong sikit-sikit untuk kita menyelamatkan koloni dia dan kita boleh bawa balik dengan cantik atau selamat. Penternakan kelulut digelar sebagai meliponiculture. Ia boleh diternak daripada koloni liar, sama seperti lebah lalat. Bagi membekalkan sarang kelulut kepada pembelinya, anak sulung daripada 4 beradik ini perlu memotong batang pokok sehingga menghampiri sarang kelulut. Selepas ni kita akan proses untuk tutup dia punya koloni untuk lindungi sarang dia daripada serangan musuh dan askar dia keluar. So kita akan lakukan proses penutupan seperti ini. Kenapa pakai daun? Kita nak bagi dia ni lah, gelap. Penternak menggunakan pelbagai jenis bentuk hive mengikut kesesuaian sesuatu koloni kelulut. Ada yang terus dari tunggul kayu, kotak hive atau gabungan kedua-duanya. Proses seterusnya, topping akan diletakkan di atas tunggul yang telah diperolehi. Biasanya kelulut ni kita akan tebang pada waktu siang dan kita akan bawa tutup sarang dia pada waktu malam. So lepas tu biasanya kita akan bawa balik malam ataupun esok harinya. So dalam satu koloni kelulut kita kena pastikan, maksudnya dia ada ratu, ada ibu dan ada askar pekerja. So koloni yang baik akan menghasilkan madu yang berkualiti. Kebanyakan penternak kelulut di Malaysia lebih gemar menternak spesies Thoracica dan Heterotrigona itama yang lebih mudah untuk dipelihara. Kini, anak jati Selangor ini boleh berbangga dengan usahanya mencari dan menternak kelulut yang boleh dipasarkan daripada RM550 sehingga hampir RM2,000 untuk sebatang log kayu. Saya sebenarnya ada perancang untuk ternak kelulut. Sebenarnya ini adalah bidang terjun. Saya bermula dengan minat. Bila minat, saya tak sangka yang saya boleh sampai ke tahap ni.
Industri kecil sederhana atau IKS adalah bidang yang banyak dipelopori oleh golongan pinggir dan luar bandar. Berdasar laporan Jabatan Perangkaan Malaysia pada 2020, ia menyumbang hampir keseluruhan jumlah industri tempatan dan menjadi nadi kepada pembangunan ekonomi negara. Oh, ni barulah. Baru-baru Dia baru mula baru buat sekarang pada madu dan dia letak lagi lagi. ni dalam masa sebulan baru boleh ambil. Ada jadual lah. Kita ada buat jadual lah bila ambil supaya senang kita nak pantau lah. Kalau kita tak buat macam tu susah kita. Kita tak tahu bila. Ni dah jadi ya. Yang atas-atas ni. Tu madu lah tu. Dia tutup sarang dia. Terus lepas kita dah duduk tu madu terus. Ni sarang dia lah. Dia kantong madu tadi. Apa? Kantung. Kantung. Untuk saya sebenarnya ada perancang untuk nak kelulut. Sebenarnya ini ada bidang terjun. Saya bermula dengan minat. Bila minat, saya tak sangka yang saya boleh sampai ke tahap ni. Sebelum saya ceburi bidang ternakan kelulut ni, saya sebenarnya bela ayam, bela ikan, bela udang kara. Banyak benda yang tak menjadilah. Semua mungkin dah ditakdirkan, yang bukan rezeki saya. So saya ceburi dari bidang kelulut. Pandemik yang melanda sejak setahun lalu tidak mematahkan semangat Hasbul. Malah, dengan mengoptimumkan penggunaan media sosial sebagai strategi pemasaran telah menjadi pemangkin kejayaannya. Konsep saya mudah. Saya nak buat satu tempat santai, tempat riadah masyarakat setempat untuk datang lepak, datang tengok, datang belajar ke tempat saya. Yang menariknya di sini, kita ada kolam ikan. Okey, bagi yang ada anak kanak-kanak, dia boleh bawa dan mancing ke sini. Okey, kita ada berserta bayaran lah. Lepas tu kita sediakan minuman air kelapa bagi masyarakat setempat yang rasa teringin nak santai-santai suasana di dalam kebun, boleh datang ke sini, lepak dekat sini, boleh minum air kelapa. Tasik yang insyaAllah kita dalam proses nak buat rumah rakit. Kalau kita satu hari nanti kita cuba bangunkan tepi Tasik itulah sebagai pusat rekreasi untuk orang ramai. Menariknya, kawasan seluas 1/2 ekar ini juga berhampiran dengan Tasik yang dapat memberi peluang kepada pengunjung merasakan pengalaman menikmati keindahan semula jadi. Tempat ni memang bagi saya dan anak-anak yang selalu datang ni memang menarik. Samping tu kami juga selalu membeli madu dan barang-barang makanan lain lah yang terdapat dekat sini. Masam manis, kadang yang kurang masam, macam tu lah. Berdasar kajian, selain mencegah dan mengawal sel kanser, pengambilan madu kelulut bermanfaat meningkatkan daya tahan tubuh serta melancarkan peredaran darah. Kesan jangka pendek tu mungkin kita tak terasa sangatlah, tapi kita tahu madu ni satu makanan yang baik kan, sunnah Nabi kan, maknanya. Dan dikatakan pula madu kelulut ni lebih baik pada madu biasa kerana kelulut ni halus dan dia boleh masuk ke dalam bunga tu, tempat yang paling dalam dalam bunga tu kan, untuk mengambil makanan dia, madu tu. Jadi bagi saya madu ni yang terbaik lah, yang baik lah madu kelulut ni. Menawarkan pelbagai pengisian menarik berasas bidang penternakan lebah kelulut, Hasbul terkenal dengan sikap ramah dan mesra pelanggan. Tidak putih seperti yang didakwa, madu kelulut sedikit masam berbanding madu lebah. Sebenarnya khasiat madu tu sama je. Dia tak kisah masam ke, manis ke, gelap ke, tapi khasiat dia sama. So sebab bila kita sedut, kita campur je. Cabaran berikutnya adalah kepercayaan masyarakat terhadap madu kelulut. Memandangkan hampir 90% madu kelulut yang ada di pasaran ini adalah madu tiruan. Saya sendiri pun ternak dekat sini, orang masih lagi tidak mempercayai madu kelulut saya. Bila mana orang tak percaya madu kelulut ni, dia akan memberi impak kepada saya. Maksudnya orang akan fikir tiruan. Bila orang cakap madu tiruan, orang tak sanggup nak beli. Yang lain Cuba rasa. Okay. Ada ke? Ni masam sikit. Itulah madu kelulut. Kelebihan madu kelulut ada rasa masam, ada rasa manis. So dia punya khasiat sama je. Jadi masa tuai tu maknanya Pasal tu kita campur sekali je. Kita campur sekali. Kalau kita nak asing tu memang tak boleh lah kan. Kan kalau kita nak rasa satu-satu kan. Tujuan saya buka mini farm ni adalah untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap madu kelulut saya lah. Dalam masa sama saya bagi rasa, saya buka, saya tunjuk, saya demo, saya tunjuk cara nak ambil, cara kita nak proses, semua saya tunjuk. Alhamdulillah dengan usaha saya buat macam tu, customer yang pernah beli dia akan repeat order dengan kita, malah dia semakin mempercayai kita. Dalam masa sama saya pun rasa happy dengan kepercayaan masyarakat terhadap madu saya lah.
Berdasarkan kajian, terdapat banyak kelebihan dan kebaikan madu lebah, terutamanya kelulut. Dan begini caranya untuk mendapatkan madu daripada sarangnya. Pecahkan bahagian atas, buka dan sedut. Saya sendiri nak merasainya. Masam-masam manis dan difahamkan kerana terdapat banyak pokok-pokok limau di sekitar kawasan ini. Lebah kelulut penting sebagai ejen penebungaan di hutan dan kebanyakan spesies buah, bunga, sayur serta tanaman lain. Kandungan antioksidan dan manfaat vitamin C yang terdapat pada madu kelulut juga baik untuk mengatasi selsema dan demam, menjadi antara penyebab ia sentiasa dicari ramai. Sebelum kita menternak madu kelulut tu, kita kena study pokok apa, bunga apa yang kelulut suka. So dari situlah kita ambil inisiatif untuk nanam pokok-pokok yang berikutnya. Kat sini hampir nak kata banyak tu tak banyak, lebih kurang beberapa spesies lagi yang kita tanam lah, seperti pokok limau kasturi, pokok lemon, air mata pengantin, pokok lemuni, pokok witek, pokok akademi dan macam-macam lagi lah yang kita tanam. Bila mana kita tanam pokok yang banyak nektarnya, masa kita akan dapat hasil madunya yang banyak. Kita tak perlu nak tunggu sampai musim. InsyaAllah kita dapat madu yang banyak lah. Bersaiz kecil dengan warna kehitam-hitaman serta tidak mempunyai sengatan berbisa yang mendatangkan bahaya seperti lebah madu merupakan antara perbezaan ketara lebah kelulut dengan spesies lebah madu. Ini adalah sarang yang penuh madu di musim madu. So kita boleh lihat dekat sarang ni madu dia penuh dan telur-telur dia naik di topping. So kita boleh lihat ada telur muda, telur tua dan ada telur ratu. Beza telur ni ada dua, iaitu telur tua dengan telur muda, iaitu telur lebah jantan dengan telur lebah betina. Sarang ini sesuai untuk kita sebenarnya untuk pecah koloni ataupun nama dia gandaan koloni. Secara alami boleh ataupun secara kita pecahkan masuk ke log yang lain. Semua kelulut membina sarang dalam sistem tertutup. Teknik ini amat sesuai untuk kawasan yang panas kerana koloni itu masih dibiarkan di dalam kayu. Okey, yang terbaiknya selepas kita potong kelulut ni sehingga sampai telur, so kita biar dia cuci dulu abuk-abuk kayu yang kita telah potong seelok-eloknya lebih kurang seminggu supaya sarang ni nampak bersih. Dan seperti kita manusia lah, selepas kita pergi tempat yang baru, kita akan sesuaikan dengan tempat tu dulu, baru kita lepas tu boleh cari makan, seperti juga kelulut. Penternak menggunakan pelbagai jenis bentuk hive mengikut kesesuaian sesuatu koloni kelulut. Ada yang terus dari tunggul kayu, kotak hive atau gabungan kedua-duanya. Ini adalah propolis daripada yang kita potong tadi. So kita ambil propolis ni, kita letak dalam topping. Tujuan dia adalah untuk kita pancing kelulut ni naik ke kotak topping untuk dia buat madu di kotak topping yang baru. Sebenarnya kualiti madu sendiri masam sebab dia kandungan air dia banyak. So bila kita keluar pada tempayan pot dia, madu tu akan jadi proses penampaian dia semakin masam dan masam dan masam. Yang penting kita nak environment persekitaran hutan tu nampak macam natural. Supaya madu kelulut tu sendiri pun memang asal pada hutan. So kita nak benda tu natural hutan lah. Terdapat pelbagai jenis teknik penternakan kelulut berdasarkan faktor setempat. Di Malaysia, hive topping dan kotak hive digunakan bagi menternak kelulut. Saya kalau biasa orang cakap madu turun tu saya macam biasa je buat tak tahu. Okay, yang betul itu masyarakat dia berhak cakap madu dan tipu. Yang penting kita sendiri kena jujur pada masyarakat yang kita menjual madu original. Meskipun lebah bersengat lebih dikenali, kajian ahli taksonomi menyimpulkan lebah tidak bersengat atau kelulut merupakan yang tertua pernah ditemui. Sebenarnya masalah ataupun tua yang utama kita mesti kena ada minat. Kalau kita ada minat, insya-Allah benda itu akan menjadi. Kalau kita tak minat, benda itu akan jadi. Begitulah seterusnya. Kalau kita minat, kita akan usaha untuk menternak madu kelulut. Khasiat madu kelulut dikatakan lebih tinggi berbanding madu lebah. Secara purata, Hasbul berjaya memasarkan 80 kg madu sebulan. Kalau ikutkan semua orang pun ada cita-cita dan impian. Saya sebolehnya nak memperkembangkan lagi lah tempat kelulut saya ni. Selain tidak bersengat, kelulut lebih jinak daripada lebah biasa
dan sesuai diternak secara besar-besaran untuk madunya. Bermula sebagai tempat menenangkan fikiran, kini berpotensi menjadi daya tarikan agropelancongan. Ketekunan kelulut menjadi simbolik kepada usaha dan kejayaan Hasbul. Meskipun dijadikan sebagai makhluk yang kecil, semangat bekerjanya cukup hebat. Setiap cabaran pasti menzahirkan kejayaan. Memang banyak pokok berembang ni. Dia ni dah kira dah tua ni. Kita perap dia dulu. Besok tu baru dia keluar dia punya bau dia tu. Baru dia kita buat untuk buat sirap tu. Buat berembang kena tunggu semalam. Besok tu baru dia keluar dia punya bau dia tu. Baru dia kita buat untuk buat sirap tu. Sebab dia ni jenis buah hutan. Nak mencari dia susah dan perlu ada inisiatif lah. Nak olah buah ni, nak jadikan apa. Macam-macam jenis boleh buat. Jam 7 pagi. Fajar jingga sudah mewarnai segenap pelusuk jeti dataran kampung Tanjung Agas, Port Dickson, Negeri Sembilan. Bot sudah tersedia Wat Yusdi Ismail dan Abdul Ghani Abdul Rahman untuk menyusuri Sungai Linggi sebentar lagi. Tujuan mereka mencari buah berembang. Jadi yang ini kita jalan perjalanan dalam Dalam sejam lebih sikit. Dia ada dua jenis. Satu orang panggil berembang. Kalau ada lagi satu buah perempat. Dia beza buah berembang dia kulit licin. Licin dan besar. Buah perempat tu kulit dia kasar, kecil. Yang berembang ni dia akan satu juntai tu satu biji. Perempat dia berogos. Dia ada banyak biji. Tapi kita akan guna buah berembang lah. Orang putih panggil dia mango apple. Pencarian buah berembang atau pedada lebih sesuai dilakukan ketika air pasang. Paras air sungai yang tinggi memudahkan buahnya dipetik berikutan bot dapat menghampiri pokok. Sekiranya air surut, dikuatiri enjin bot tersangkut pada pasir atau lumpur. Panorama hijau payu bakau mengiringi pandangan kiri dan kanan sepanjang perjalanan kami. Udara pagi yang segar mencambah ketenangan hati. Yusdi perlu mencari buah tua dan masak untuk diproses menjadi sirap yang akan digunakan dalam menu perniagaan bulan Ramadan. Di Malaysia, pokok berembang atau nama saintifiknya Soneraceae caesolaris banyak tumbuh di kawasan berhampiran sungai dan dekat dengan laut. Tingginya pula boleh mencecah dari 5 hingga 25 meter. Buah berembang, daun dia sebenarnya warna hijau cair sikit dan berbentuk lonjong. Beza dengan daun buah perempat, dia bulat dan color hijau pekat sesuai dengan color buah dia. Yang berembang sesuai dengan color buah dia. Memang kalau kita lalu saja sepintas lalu kita katakan perasan buah ni sebab dia seakan-akan sama. Dan pokok perempat tu sebenarnya banyak tumbuh di bahagian darat sikit. Mana ni belakang pokok nipah atau pokok berembang. Banyak pokok berembang ni dia ke sungai sikit. Yang sana lebih cantik. Dia kena ambil 50. Dia ni dah kira dah tua ni. Tapi dia tak bau lagi. Kena tunggu semalam. Kita perap dia dulu. Besok tu baru dia keluar dia punya buah, bau dia tu. Baru dia kita buat untuk buat sirap tu. Supaya naik lagi dia punya flavor lah. Kalau kita pakai juga yang ni, dia macam tak ada bau. Ada buah lagi besar pada ni. Ikut pokok lah. Yang kalau yang untuk makan begitu saja boleh ke? Ini boleh makan. Oh, ni boleh lah. Kalau try makan boleh makan. Tapi jangan makan macam buah apple. Dia tepi ni je. Gigit tepi. Gigit tepi je. Cuba rasa. Bismillah. Cuba gigit. Jangan makan macam tu kan. Sebab biji banyak.
Itu isi dia. Macam buah mangga. Bila gigit dalam lah cik, bau biji dia. Rasa apa? Okey. Menurut Cik Yusdi, ini buah berembang yang terdapat di paya bakau di kawasan ini, dan difahamkan cara memakan bagi untuk yang buah belum diproses ni hanya di sebelah tepi ni sahaja. Sedikit-sedikit sebab dikatakan biji kat dalam dia sangat tebal. Jadi setelah saya makan sebentar tadi, rasa dia macam kelat tapi masam. Pertama tadi saya rasa macam masam biasa je. Tapi yang second kali kedua ni rasa dia macam buah apple sikit. Betul? Yusdi Ismail, 44 tahun, individu yang tidak asing lagi dalam perniagaan ayam bakar di Teluk Kemang. Anak kedua daripada 7 beradik ini merupakan pemilik ayam bakar Pasu Telangkop. Kisahnya pernah disiarkan dalam Majalah 3 pada awal tahun 2017. Rakan Yusdi, Abdul Ghani atau lebih mesra dipanggil Joe, mula mengenali keunikan buah berembang sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahun lalu. Menggunakan jus dan buah berembang, idea minuman pedada shake dikongsi oleh Yusdi kepada Joe. Okey, jadi ni boleh petik Boleh. Okey. Ni boleh tak? Boleh. Ni dah masak. Oh, ni tua. Ini masak Masak ni lebih masam daripada yang tua ni lah. Okey. Atas. Itu. Oh, nombor 3 tu. Yang tepi kat sini. Oh, situ. Situ. Kali lain sikit. Kanan. Sudah masak. Pengait buah boleh laras ini direka sendiri oleh Yusdi dan Joe. Jaring yang dipasang dapat mengurangkan risiko buah jatuh ke dalam sungai. Ni masak. Mesti bau. Oh, ni nampak tak? Ni dia. Sekejap, jom belum. Okey. Okey. Wah. Penat juga. Panjang jalan dari awal tadi sampai ke sini saya teka beribu pokok. Cuma kita nak mencari tu pokok yang berbuah dengan tak berbuah. Memang kita kena susun pokok sebagi kita cari. Saya cari buah ni sampai ke Banting. Sebab kalau ada orang order kita terima, mana kita kena cari sampai ada buah. Untuk jadikan pedada shake tu tak perlu banyak, dalam 10 biji. Contoh untuk buat jam. Jam pula kena cari buah betul-betul tua ataupun masak. Kalau ada rezeki macam pokok sekarang ni, buah ada lebat, alhamdulillah lah. Ada part-part pokok kita cari langsung tak ada buah. Bunga pun tak ada. Setelah hampir 2 jam, kira-kira 4 kilogram buah berembang dapat dipetik. Mudik bot kami agak jauh sehingga ke Sungai Paya Lebar, Lubuk Cina, Alu Gajah Melaka. Namun, lelah yang dirasai hilang sebaik melihat hasil pungutan. Difahamkan pucuk dan ranting pokok berembang turut dijadikan bahan dalam masakan. Malah, terdapat pelbagai lagi khasiat pokok berembang yang kurang diketahui oleh orang ramai. Bau manis buahnya juga menarik perhatian serangga, terutamanya kunang-kunang. Buah berembang atau pedada perlu diperap semalaman sehingga naik bau bagi mendapatkan hasil sirap yang terbaik.
buah ni orang kampung yang mana duduk di tepi sungai ni tahu kegunaan buah ni. Tapi setakat apa yang dia orang tahu. Orang tak tahu sebenarnya banyak potensi buah ni sebab dia ni jenis buah hutan. Buah berembang atau pedada antara hasil hutan yang jarang diketahui umum. Berwarna hijau dan mempunyai rasa masam serta kelat, tumbuhan ini sering ditemui di kawasan sungai dan dekat dengan laut. Oh. Okey. Ni lagi besar. Yusdi Ismail, pengusaha ayam bakar Pasu Telangkup, antara yang terkesan sebaik pandemik COVID-19 menyerang. Pelbagai inisiatif dilakukan bagi menambah ekonomi keluarga. Antaranya resepi menggunakan buah berembang. Tumbuhan sebesar genggaman tangan ini akan melalui beberapa proses sebelum menjadi sirap. Setelah diperam semalaman, hanya buah yang berbau kuat sahaja dipilih. Mungkin buah ni orang tua-tua kan, orang kampung yang mana duduk di tepi sungai ni tahu kegunaan buah ni. Tapi setakat apa yang dia orang tahu. Ada orang tua yang pernah beritahu dia orang buat sambal belacan, lepas tu cicah-cicah makan macam tu saja, ataupun ada dia buat tambahan dalam asam pedas dan masak lemak cili api. Dan orang tak tahu sebenarnya banyak potensi buah ni sebab dia ni jenis buah hutan. Nak mencari dia susah dan perlu ada inisiatif lah. Ada keinginan nak olah buah ni, nak jadikan apa. Macam-macam jenis boleh buat. Okey, kita tengok. Buah ni sebenarnya banyak kelip-kelip memang minat dekat pokok dengan buah ni. Sebab ni dia akan buat sarang dalam ni. Dia akan bertelur dalam ni dan ini ulat kelip-kelip ni. Ni dia. Kita akan pilih mana yang elok-elok je lah. Merebus buah berembang mengambil masa kira-kira 30 minit bergantung kepada jumlah buah. Hasil rebusan perlu betul-betul lembut sehingga biji dan isinya terpisah. Walaupun untuk mencari buah ada payah, kita kena cari buah yang betul-betul tua dan ada masak, lepas itu kita peram dulu. Proses itu yang susah. Untuk buat sirap tu cuma makan masa lama selama 3 ke 4 jam, tapi kita tak ada nak jaga dah. Itu bergantung pada jumlah air dia. Kalau contoh kita nak buat sirap, kemungkinan 3 jam. Kalau kita naik lagi setengah jam, dia akan jadi jam. Kita lamakan sikit, dia akan jadi macam macam candy. Lebih kurang macam dodol lah. Dia sebab air dia tak ada, hanya semata-mata perasa masam dan gula je, dia akan jadi candy. Yang tu boleh tahan banyak 6 bulan kalau kita letak di luar. Dia proses lebih kurang macam buat gula Melaka ataupun gula kabung. Lepas rebus tu memang kita kena masukkan kat dalam ni lah. Supaya kita dapat air yang betul-betul jenis. Tiga sendok boleh? Okey, selesai buah berembang tadi direbus. Setelah sejuk, kita perlu menapis beberapa kali sehingga air rebusan tadi tu menjadi warna jernih. Dan hampasnya akan tertinggal di dalam kain ini, kain kasar ni. Okey, dan kemudian air perahan ini akan dijerang bersama gula untuk dijadikan sirap. Dan difahamkan hampas yang ditinggalkan di dalam kain ini boleh dijadikan scrub untuk bagi kulit muka dan juga badan untuk membuang kulit-kulit mati.
Air berembang dengan campuran gula dimasak selama 3 jam dengan api sederhana. Nekat mempromosi buah berembang, Yusdi sentiasa mencari jalan menghasilkan pelbagai produk. Antaranya pedada shake. Sepanjang PKP ni, start dari tahun lepas, setahun lebih ni, terkesan juga perniagaan saya berniaga ayam bakar pasu telangkup di Teluk Kemang. Memang terkesan, mana-mana peniaga di Teluk Kemang memang terkesan. Pengurangan pendapatan 80 ke 90% yang jatuh. Itu yang saya banyak fikir, benda yang orang lain tak fikir. Orang tak buat, saya buat. Saya cuba, jadi tak jadi itu lain kira lah. Alhamdulillah, macam ayam pasu, alhamdulillah dari kedai saya kecil boleh jadi besar. Orang satu Malaysia buat ayam pasu. Lepas tu sekarang ni saya buat air berembang. Cuma itulah sebab dia baru lagi, orang tak kenal, mungkin orang tak buat biasa lagi. Tengok ke depan ni kokot maju. Kali ini Yusdi sekali lagi mengetengahkan minuman segar ini bersama Joe atau nama sebenarnya Abdul Ghani. Istimewanya, pelanggan boleh menikmati 5 rasa buah di dalam satu pedada shake, kedondong, apple, jambu, nanas dan mangga. Pada mengenal buah, saya dengan Abang Yusdi, dia mengajar saya banyak perkara lah. Sepanjang saya berkomunikasi dengan dia, apa-apa cadangan yang negatif positif kita stay berbincang lah. Kalau benda tu memerangsangkan, maknanya kita kena buat lebih daripada yang dibincang lah. Kita untuk naikkan lagi produk bukan mudah. Cuma saya dengan Abang Yusdi ni, saya rasa serasi. Dia sangat bagus. Banyak idea-idea yang unik daripada dia. Sirap yang baru dimasak perlu disimpan di bawah suhu bilik sehingga menjadi likat. Sirap buatan Yusdi mampu bertahan sehingga 3 tahun jika disimpan baik di dalam peti sejuk. Bahan ini boleh divariasi penggunaannya di dalam masakan. Sekarang ni dekat bulan puasa, tercetus pula saya nak buat ayam Baghdad. Tak lama, tak silap saya 3 minggu lepas baru terfikir nak buat sebab saya target untuk bulan puasa. Kalau kata ada rezeki, kami akan buka di Putrajaya, di Bandar Tun Sion dan juga Taman Pelangi di Semenyih dan juga di Taman Delima, Kajang. InsyaAllah lah mana-mana penduduk di situ, cubalah rasa nanti kesedapan ayam Baghdad ni. Uniknya sos dia saya guna sirap berembang juga, dicampurkan jadikan sos untuk ayam ni. Hakikatnya, usah takut mencuba sesuatu yang baharu jika hasilnya memberi manfaat besar. Bagaimanapun, kewujudan pokok berembang perlu dipelihara agar kebaikannya dapat dikongsi kepada generasi akan datang. Macam keseronokan lah. Tu ya, sebab kita ni niat kita lah. Kita buat ni untuk apa? Sebab kita ada keluarga, ada anak bini nak apa kan. Kita usaha. Cuma usaha berjaya tak berjaya, itu lain kira.